Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua lebih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan Bahasa Melayu bersama Cikgu Ain. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan ayat songsang. Baiklah anak-anak, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada hari ini, cikgu harap kamu dapat menyatakan maksud ayat songsang dengan jelas. Kedua, cikgu harap kamu dapat menjelaskan cara menukar ayat biasa kepada ayat songsang dengan betul. Seterusnya, apakah maksud ayat songsang? Ayat songsang terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. Seperti sedia kamu maklum, ayat biasa mengandungi subjek dan predikat. Seterusnya, ayat songsang merupakan ayat yang telah melalui proses pendepanan predikat. Pendepanan predikat bermaksud predikat berada di hadapan manakala subjeknya berada di belakang. Untuk pengetahuan kamu, tujuan penyongsangan ini melalui proses pendepanan ialah untuk memberikan penegasan kepada predikat. Mari kita lihat jenis proses pendepanan predikat. Terdapat dua jenis. Pertama, pendepanan seluruh predikat. Kedua, pendepanan sebahagian daripada predikat sama ada pendepanan frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Jenis ayat songsang yang pertama ialah pendepanan seluruh predikat. Mari kita lihat bersama-sama contoh ayat. Mereka bermain bola baling di padang sekolah. Jika kamu perhatikan, ayat tersebut merupakan ayat susunan biasa. Hal ini demikian kerana mereka merupakan subjek, manakala bermain bola di padang sekolah merupakan predikat. Apabila ayat susunan biasa berlakunya perubahan pendepanan seluruh predikat, maka ayat tersebut menjadi bermain bola baling di padang sekolah mereka. Jenis ayat songsang yang kedua ialah pendepanan sebahagian daripada predikat. Pendepanan sebahagian daripada predikat ini mengandungi beberapa jenis. Pertama, pendepanan frasa kerja. Mari kita lihat contoh ayat. Balkis memasak nasi goreng ayam di dapur. Berdasarkan ayat tersebut, memasak merupakan frasa kerja. Maka apabila ayat susunan biasa itu bertukar menjadi ayat songsang di mana pendepanan frasa kerja, maka ayat tersebut menjadi memasak nasi goreng ayam Balkis di dapur. Kedua, pendepanan frasa adjektif. Mari kita lihat contoh ayat. Dia amat gembira tengah hari tadi. Ayat tersebut merupakan susunan ayat biasa. Jika kamu perhatikan, perkataan gembira merupakan frasa adjektif. Maka apabila ayat tersebut bertukar menjadi ayat songsang, maka amat gembira dia tengah hari
meja tadi. Ayat tersebut merupakan ayat susunan biasa. Jika kamu perhatikan, perkataan di merupakan fasa sendi lama. Apabila ayat tersebut bertukar menjadi ayat songsang, maka di atas meja buku cerita itu tadi. Kita lihat formula ayat songsang. Sebelum itu, kita lihat dahulu contoh ayat biasa. Dia gemar memancing ikan di sungai. Bagaimanakah cara untuk menyusunkan sesuatu ayat? Di sini cikgu berikan 3 cara. Pertama, kamu kena pasti subjek dan predikat. Kedua, kamu penggalkan ayat. Dan ketiga, kamu berikan nombor. Baiklah, jelaslah dalam jadual ini, dia merupakan subjek, gemar memancing ikan di sungai merupakan predikat. Jika kamu perhatikan, dia merupakan kata ganti nama diri yang ketiga, maka kamu tulis sebagai nombor 1. Gemar memancing ikan merupakan nombor yang kedua kerana ia merupakan fasa kerja transitif, manakala di sungai merupakan frasa keterangan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula formula. Formula bagi ayat biasa ialah 1 tambah 2 tambah 3 di mana terdapatnya subjek dan predikat. Ayat songsang pula terdapat 4 formula yang perlu kamu tahu. Pertama, 2 tambah 3 tambah 1. Kedua, 2 tambah 1 tambah 3. Ketiga, 3 tambah 1 tambah 2. Dan akhir sekali, 3 tambah 2 tambah 1. Sebelum cikgu menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan formula ayat songsang, kita imbas kembali ayat biasa. Formula bagi ayat biasa ialah 1 tambah 2 tambah 3, di mana contoh ayat, dia gemar memancing ikan di sungai. 1 merupakan subjek, 2 dan 3 merupakan predikat. Dalam erti kata lain, 1 subjek, 2 objek dan 3 merupakan keterangan. Formula pertama bagi ayat songsang ialah 2 tambah 1 tambah 3. Gemar memancing ikan dia di sungai. Jika kamu perhatikan ayat tersebut, objek berada di depan. Diikuti subjek dan diakhiri dengan keterangan. Formula kedua bagi ayat songsang ialah 3 tambah 1 tambah 2. Contoh ayat, di sungai dia gemar memancing ikan. 3 merupakan keterangan. Dia subjek. Dia gemar memancing ikan merupakan objek. Jadi secara ringkasnya, formula kedua ini keterangan berada di depan, diikuti subjek dan diakhiri dengan objek. Formula ketiga ayat songsang ialah 2 tambah 3 tambah 1. Contoh ayat, gemar memancing ikan di sungai dia. Jika kamu perhatikan, objek berada di depan,
diikuti keterangan dan diakhiri dengan subjek. Formula keempat bagi ayat songsang ialah 3 tambah 2 tambah 1. Contoh ayat, di sungai gemar memancing ikan dia. 3 merupakan keterangan, 2 merupakan objek dan 1 merupakan subjek. Secara ringkasnya, formula keempat ini keterangan berada di depan, diikuti objek dan diakhiri subjek. Baiklah, cikgu harap kamu faham dengan jelas formula yang boleh kamu gunakan dalam menentukan ayat songsang. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Ain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.